Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini agenda Awani Asia dan kita melihat bagaimanakah sebenarnya pandemik COVID-19 membawa kesan yang begitu dahsyat untuk ekonomi seluruh dunia. Malaysia tidak terkecuali. Kalau kita melihat di mana permulaan COVID-19 ini di negara China yang kali pertama berlakunya penularan pada ketika itu, namun pada kali ini impak ekonomi itu berjaya dikawal oleh negeri dan juga negara China. Namun kalau kita melihat graduan dan juga sektor pekerjaan di China yang terjejas akibat penutupan ekonomi dan sebagainya, kita melihat tahun ini saja sejumlah 9.9 juta graduan akan dilahirkan oleh universiti dan juga kolej di China. Namun kita melihat bagaimanakah ini boleh dimasukkan ke dalam pasaran kerana pasaran mereka dan juga industri mereka pada akhirnya mengadaptasi kepada teknologi baru. 5G, kita melihat kepada industri teknologi lebih canggih, data raya dan juga kecerdasan buatan dan juga internet kebendaan. Ini salah satu contoh dan juga pelbagai perkara yang dilakukan oleh industri China untuk memastikan bahawa peluang pekerjaan itu berkualiti tinggi dan mampu disediakan untuk graduan-graduan yang dilahirkan. Mengambil konteks itu, perbincangan pada malam ini melihat kepada konteks Malaysia dan juga antarabangsa. Apakah yang boleh kita pelajari daripada negara-negara lain yang cuba mengatasi permasalahan yang dibawa oleh pandemik COVID-19? Itu yang saya bincangkan pada malam ini. Saya nak bersama dengan pertama sekali tetamu saya iaitu Profesor Adjang UPSI, Dato' Insinyur Muhammad Guntur Mansur Tobeng, iaitu pengarah urusan Gading Kencana, dan juga yang kedua Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman, iaitu pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum kedua-dua tetamu, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali kalau kita bercakap tentang cabaran untuk menjana ataupun keadaan ekonomi semasa terlebih dahulu, membawa konteks ke Malaysia, itu apa yang saya perkatakan di China lah. Mungkin mudah untuk kita perkatakan kerana China ini ekonominya lebih besar. Untuk pemulihan itu mungkin memerlukan sumber itu cukup dan sebagainya. Namun dalam konteks Malaysia, Dr. Daniel terlebih dahulu, bagaimana untuk kita melihat 4.7% pengangguran setakat Ogos 2021 ini. Ini angka yang tinggi jugalah kalau kita boleh sifatkan. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa pemulihan ekonomi ini seiring kita mengambil tenaga kerja kita masuk kembali ke dalam pasaran, dan bukan itu saja, soal gaji juga kita akan sentuh sebentar lagi. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa ini bergerak seladi pemulihan ini? Baik, terima kasih Najib. Pada peringkat awalnya mungkin saya boleh terangkan bagaimanakah situasi pasaran buruh pada ketika ini. Kita melihat kepada pemulihan ekonomi yang telah kita kecapi bermula pada fasa pertama dan sekarang dalam proses pemulihan negara. Kita dapat lihat berlakunya penurunan pada kadar kadar pengangguran. Kalau tengok daripada suku pertama 4.80 kepada suku kedua turun kepada 46.6%. Kemudian kita di pihak kajian yang dilakukan oleh pasukan saya mendapati akan wujudnya peningkatan pada suku ketiga tahun 2021, di mana kadar pengangguran akan meningkat kepada 4.8%. Walaupun begitu, ini semua kita dapat tahu bahawa ianya berlaku disebabkan oleh PKP 3.0, yang mana impaknya telah bermula pada Jun 2021 dan masih lagi berlaku hingga sekarang. Namun saya optimis telah berlakunya penurunan pada kadar pengangguran bermula daripada Ogos 2021 dan akan berterusan selagi mana kita dapat melihat fasa pemulihan ini akan berterusan dan pembukaan sektor ekonomi akan lebih meluas di seluruh negara. Tetapi Dr. Daniel, kalau kita melihat juga kita bakal berpindah kepada endemik daripada pandemik. Bagaimana untuk kita melihat bahawa sektor kita ini akan berubah kepada sektor baharu untuk mengambil pekerja? Apakah mungkin sektor baru yang akan terwujud untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan baru yang setidaknya memberikan kemahiran yang lebih tinggi kepada pekerja kita? Sebelum kita bercakap mengenai sektor baru atau ekonomi baru, kita kena lihat bahawa pandemik ini menyebabkan kerosakan ekonomi kepada ekonomi, yang mana kerosakan tersebut telah menyebabkan perniagaan tutup dan setengah perniagaan terpaksa mengurangkan saiz pekerja dan sebagainya. Jadi perkara tersebut merupakan perkara yang lebih penting untuk kita lihat. Kita kena baiki dulu kedudukan sekarang supaya boleh berlakunya perniagaan boleh kembali semula kepada status sebelum ini, dan seterusnya berlakunya perbaikan dan boleh kita fikirkan kepada pembukaan ataupun peluang pekerjaan yang baru. Tetapi saya tidak menolak
ke bahawa kita boleh mencipta peluang pekerjaan baru dalam fasa endemik ini. Kita merujuk kepada rancangan Malaysia ke-12 yang telah dibentangkan di Parlimen, dan itu adalah permulaannya kepada pembentukan bentuk peluang pekerjaan yang baru. Najib. Okey, saya nak membawa diskusi ini kepada Datuk. Mungkin Datuk, permulaan syarikat adalah bermula selepas kita berdepan dengan krisis ekonomi Asia, tidak silap saya, 1997-1998. Ini adalah tempoh yang sukar untuk membuka sebuah perniagaan. Kalau kita melihat bagaimana sebenarnya membuka perniagaan ketika krisis ini boleh dicontohi oleh anak muda graduan ataupun individu yang kehilangan pekerjaan pada masa kini di sebalik krisis ini, apa cabarannya, apa yang perlu diperhatikan, adakah ini peluang terbaik memulakan perniagaan mungkin? Terima kasih Najib. Ini satu soalan yang cukup baik. Yang pertama sekali, saya ucap terima kasih kepada Astro Awni kena beri peluang pada saya untuk berkongsi pengalaman kita pada waktu pandemik dan endemik ni. Dan yang penting sekali sebagai syarikat Renewable Energy and Energy Efficiency, saya sentiasa melihat dari segi demand, electricity demand. Sebelum pandemik, kita punya demand for energy is about 18,000 megawatt. Semasa kita menghadapi COVID-19 krisis, kita punya demand electricity went down to 11,000 megawatt. Ini menunjukkan penurunan separuh daripada situ. Dan selepas itu, dalam keadaan kita recovering ini, kita dapati bahawa permintaan tenaga elektrik itu semakin lama semakin meningkat. Hari ini saya ingat kita dalam 17,000 megawatt yang permintaan untuk industri. Maknanya pemulihan sedang berjalan. Peluang-peluang pekerjaan sedang datang, dan kalau tengok hari ini permintaan pun banyak. Dan kalau saya tengok balik daripada laporan ketua perangkawan kita, dia kata kita ada 2,400 siswazah menganggur, iaitu 22.4% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Jadi dalam kita menghadapi cabaran pandemik ini, ada beberapa cabaran dan peluang lah. Saya tak tengok ni sebagai satu kerosakan ekonomi. Yang pertama sekali, kalau dari segi nak ambil orang kerja tu agak sukar. Cabaran dia nombor satu, kita minta lain, kita dapat lain. Tapi kita teruskan juga. Yang kedua, yang paling baik untuk saya rasa ialah interview online. Kalau dulu nak interview tu susah, nak ambil time, upah, tak tambang, perjalanan dan sebagainya. Tapi sekarang ni online kita boleh buat interview dan kita boleh pilih sama ada kita puas hati dengan pekerja yang calon yang kita ada atau tak berpuas hati. Ada sedikit kekurangan di mana kita tak boleh tengok body language calon-calon tersebut, tapi itu memadai untuk kita dapat first round punya impression dan kita boleh buat keputusan. Yang ketiga, saya tengok work from home ni satu benda yang bagus, satu peluang yang baik di mana ada kerja-kerja yang kita boleh bekerja dari rumah, tak payah pergi ke pejabat, dan ini dapat menjimatkan masa dan beri ruang yang lebih besar. Dan satu lagi yang bagus kerja di rumah ni ialah productivity kita meningkat. Kalau dulu kerja di office kita cuma 8 to 5, tapi kalau work from home ini kita punya kita punya video conference ni back to back, saling bertarik arus, dan selepas itu kita akan buat persiapan yang lebih rapi. Sebab dalam video conference ini masa sangat suntuk, fakta mesti dibentangkan dengan tepat dan keputusan dapat dibuat dengan lebih pantas. Dan yang paling saya tengok yang paling beruntung sekali ialah gig workers, ya. Bila kita sebut gig workers, jangan tengok Grab workers, Grab food workers dan itu sebagainya. Tapi kita lihat dari segi profesional macam saya, solar photovoltaic design, ini boleh dibuat oleh designer di rumah, dia tak payah datang office. Yang kedua, quantity surveyor, dia dah dapat design, dia boleh buat numbering dan dah boleh bagi pada developer untuk submit. Architecture design, and then planner, submission of development order. Kalau kita nak buat projek kemajuan, sekarang ni semua pihak berkuasa tempatan dah boleh ada online submission. Kita submit secara online, drafting CAD. Kalau dulu kita selalu dengar untuk buat lukisan-lukisan AutoCAD kita hantar ke India, draftman di India lukis dan sebagainya. Tapi hari ini itu dah berlaku di sini. Kita cuma hantar kita punya sketch dan draftman yang berada di rumah tu boleh buat dan terus email pada kita. Dan yang paling industri yang paling besar sedang meningkat ni ialah animation skill. Dan animation punya business ni is very big. Dan kerja ni memang gig worker dan boleh buat di rumah dan boleh buat pada bila-bila masa ilham untuk berkarya dia datang. Ini saya punya pandangan untuk soalan pertama ni, Najib.
saya menyentuh kepada apa yang Datuk sebutkan tadi. Minta lain dapat lain ni ketika temu bual pekerja, temu ramah pekerja dan sebagainya. Ini kita bercakap soal bagaimanalah pekerja ini ada kepakaran sedia ada. Kita kena upskill kan, reskilling dan sebagainya dalam keadaan masa kini. Pada pandangan Datuk sendiri, bagaimana untuk syarikat sebagai contoh, majikan dan sebagainya memberikan upskilling kepada tenaga kerja mereka supaya mereka ini meningkatkanlah kepakaran mereka dan sebagainya dalam tempoh sukar pada ketika ini. Setidaknya produktiviti mereka juga akan meningkat dan akhirnya syarikat juga akan lebih berani tahan kan, Datuk? Ya, kalau kalau kita nak hantar pergi reskilling, kita terpaksa kalau kursus itu dijalankan di luar kawasan Lembah Kelang, kita terpaksa sewa hotel, kita terpaksa bagi transport dan sebagainya, allowance dan sebagainya. Hari ini reskilling itu perkara yang gampang, Najib, sebab dia boleh belajar secara online. Kursus 3 hari dibuat secara online pun memadai. Sebab di akhir setiap modul, peserta-peserta ini akan diuji dan ujian itu akan mengenal pasti tahap pemahaman dalam pembelajaran secara online. Dan hari ini kalau saya bersyukur kerana kerajaan menyediakan banyak grant daripada penjana, pemulih dan sebagainya untuk memberikan kursus-kursus pada kos yang sangat rendah, sangat murah. Macam sekarang ni Facebook training, WhatsApp training dan sebagainya, ICT, even Excel, accounting, semuanya boleh dijalankan melalui online. Dan ini memberikan satu faedah yang manfaat yang lebih besar kepada lebih ramai lagi pasaran calon-calon pekerja untuk mendapatkan kursus secara online yang lebih murah dan pada bila-bila masa yang jendak je. Okey, itu bagaimana teknologi mengubah dan sebagainya. Dr. Daniel, bantulah kami untuk faham kerana kalau kita melihat kepada apa yang Datuk sebutkan tadi, peluang terbuka luas dan lebih mudah untuk diakses, kos juga lebih murah sebab dalam talian dan sebagainya. Namun kita melihat bahawa isu utama yang berdepan dengan pekerja kita sekarang bukan saja yang dibuang, yang masih lagi bekerja, gaji dipotong sebagai contoh. Ataupun kalau yang baru nak masuk industri dan sebagainya, gaji itu sudah pun turun. Tangga gaji itu berbanding dengan tangga gaji pada mungkin 3 ke 4 tahun yang lepas. Pemulihan ekonomi itu akan menentukan bila tangga gaji itu boleh meningkat. Sebagai contoh, kalau kita menganggarkan pemulihan itu berlaku 2023, selepas 2023 lah baru boleh kita bincang pasal kenaikan gaji dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa adakah teknologi ini akan lebih memudahkan peningkatan gaji ini dan sebagainya untuk majikan? Adakah kos itu masih lagi menjadi kegusaran utama untuk majikan, Dr. Daniel? Baik, secara makronya, kalau kita lihat sebenarnya tangga gaji di Malaysia ni dia agak statik. Dia punya kenaikannya tidak banyak dan tidak dinamik. Jadi ini secara langsung telah memberi impak lah kepada paras gaji golongan pekerja. Apa pun masalah ini adalah masalah struktur yang telah lama ada dalam ekonomi Malaysia. Memang kerajaan telah membuat pelbagai inisiatif seperti menubuhkan majlis perundingan gaji dan sebagainya untuk memastikan bahawa golongan pekerja ini mendapat hak yang setimpal dengan kemahiran dan mungkin pengalaman mereka. Tapi isu asalnya sekarang masalah kita adalah kita berada dalam fasa pemulihan ekonomi. Jadi seperti yang Najib cakap tadi, saya setuju bahawa nak cakap pasal naik gaji bukan masanya. Kita masih lagi pemulihan, kita masih memastikan bahawa rakyat kita terus bekerja. Sebab kita lihat baru-baru ini Perdana Menteri ada mengumumkan bahawa penurunan daripada golongan M40 kepada B40 contohnya. Golongan ini kebanyakan adalah profesional. Dan menurut data daripada sistem insurans pekerjaan sendiri pun mengatakan bahawa golongan ini juga adalah antara golongan yang hilang pekerjaan. Golongan yang hilang pekerjaan disebabkan oleh penutupan syarikat, terpaksa buat JSS dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa perlunya kepada aspek pemulihan tadi. Betul Najib kata tadi 2023 mungkin kita boleh bincang pasal kenaikan gaji. Datuk mungkin boleh cerita lebih kot dia nak naik gaji pekerja dia. Tapi secara keseluruhannya saya melihat memang betul kita perlukan kepada kenaikan gaji tersebut supaya menarik minat lagi golongan siswazah terutamanya untuk memasuki pasaran buruh. Dan saya suka kaitkan dengan rancangan Malaysia ke-12 ini, mana kerajaan mensasarkan bahawa kadar pampasan pekerja kepada GDP kita nak ditingkatkan kepada 40% daripada 37%. Dengan mengambil kira bahawa ekonomi maju seperti Australia, seperti negara Jerman contohnya, yang mana tahap ataupun paras
pampasan pekerja kepada KDNK mereka melebihi 40%. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa memang sepatutnya kita melihat isu gaji ini walaupun ia agak sensitif di peringkat majikan contohnya, dan kita kena lihat ya supaya kita boleh mengurangkan isu-isu pengangguran dan masalah seperti orang panggil underemployment yang berlaku dalam pasaran buruh pada ketika ini aja. Okey, itu kalau kita melihat pampasan kepada pekerja itu RMK 11 pun tidak tercapai angkanya. Bagaimana untuk kita melihat angka RMK ke-12 dan sebagainya ditambah dan sebagainya. Okey, Najib, boleh saya tambah sikit dalam soalan ni? Boleh, saya tengok RMK ke-12 ni sangat satu pembentangan yang sangat baik. Sebab apa saya tengok situ RMK 12 menyediakan peluang pekerjaan lebih daripada 1 juta peluang kerja. Yang kedua kita tengok RMK 12 ni bajet dia 400 bilion. Saya ambil contoh dalam sektor tenaga boleh baru. Dalam sektor tenaga boleh baru ni kita ada 250,000 peluang pekerjaan. Kerajaan mensasarkan 6,000 megawatt tenaga boleh baru untuk disambung ke grid pada menjelang 2025. Dalam mengisi kepompong keperluan ini, terdapat peluang pekerjaan sebanyak 250,000. Maksudnya 1 megawatt kita perlukan 30 tenaga kerja. Kalau 6,000 megawatt itu number yang besar. Selain daripada itu, sektor tenaga boleh baru. Ni kita ada solar photovoltaic, kita ada biogas, kita ada biomass, kita ada small hydro, kita ada waste to energy. Jadi ini semua ekonomi baru yang akan menjana peluang pekerjaan dan ekonomi kita yang baru. Dan dari segi bidang carbon trading, baru-baru ni kerajaan juga mengumumkan kita akan buat carbon trading dengan greenhouse gas calculator dan carbon pricing mechanism. Ini akan bagi satu impact yang lebih besar. Maknanya kita kena shift daripada ekonomi tradisional yang kita ada sebelum ini kepada ekonomi baru, green economy. Dan saya tengok rancangan Malaysia ke-12 ni satu rancangan yang cukup komprehensif dan mempunyai ruang dan peluang untuk semua pemain-pemain industri untuk kembali aktif dan kembali menjana pendapatan. Cumanya yang saya tengok di sini yang kita perlukan ialah SOP ya. Standard SOP ni sangat penting walaupun kita rasa kita dah bebas daripada COVID, tapi kita masih kena buat lagi. Macam sektor lain yang saya tengok yang boleh memberi impact yang besar pada ekonomi ialah pharmaceutical dan penjagaan kesihatan, ekspor dan R&D. Ini merupakan area bidang yang akan menjana pendapatan, menjana foreign exchange kepada negara kita dan kita boleh berkembang maju dan berkesat. Dan saya cukup bangga pada hari ini dalam sektor tenaga boleh baru ni, walaupun kita baru 10 tahun di dalam industri ni, tapi kepakaran yang kita ada ni, kita sudah mula mengeksport kebolehan kita ke luar negara. Seperti ke Indonesia, ke Vietnam, ke Cambodia dan sebagainya. Jadi negara-negara di luar pada ASEAN pun sudah menerima kebolehan dan sistem yang kita telah laksanakan di Malaysia dalam industri tenaga boleh baru. Dan ini membuka peluang baru, harapan cerah untuk kita mencipta ekonomi baru dan dengan pendapatan yang lebih tinggi untuk graduan-graduan dan juga pekerja-pekerja di Malaysia. Datuk pernah katakan sebelum ini, graduan perlu lebih kreatif dalam survival mereka. Yang ini selepas ini kalau tidak ada peluang pekerjaan dan sebagainya, keusahawanan itu harus ditembusi. Banyak peluang yang Datuk sebutkan sebentar tadi dan sebagainya. Namun kreativiti ini di mana tahap kita pada ketika ini, satu, dan juga apakah ekosistem kita cukup menyokong untuk mereka ini lebih kreatif dalam cara mereka melaksanakan ataupun menceburi keusahawanan. Kerana sektor-sektor yang Datuk sebutkan tadi mungkin pada pandangan mereka macam tinggi je rasanya kan. Pada mereka ni macam mungkin jual di tepi jalan dan sebagainya. Apa caranya untuk kita permudahkan cara mereka ini? Dia keusahawanan ni memang satu perkara yang natural yang ada. Tapi yang sebenarnya yang lebih penting ialah jati diri untuk dia mencuba peluang-peluang yang ada, mengambil benda-benda yang baru ya. Macam contoh yang kita selalu sebut, maknanya kalau walaupun kita tu graduate, kalau kita bekerja dalam bidang yang bukan industri kita, tapi profesional dan cara berfikir kita yang secara graduate itu kita dapat kita structurekan cara bekerja itu supaya kita dapat menikmati dia punya result dia dengan lebih berkesan, dengan lebih baik lagi. Ya. Macam kita selalu kata dalam industri solar umpamanya,
orang-orang daripada industri lain, multiplying effect untuk industri solar ni ialah 6 kali ya. Maknanya kalau industri solar itu mempunyai kota sebanyak 6,000 megawatt untuk dijana disiapkan menjelang tahun 2025 dan nilai dia tu lebih kurang dalam 2.4 bilion, kalau dikali 5 kali multiplying effect dia itu 10 bilion. Jadi maknanya peluang pekerjaan tu memang tersedia di situ dan latihan itu boleh dilatih secara formal dan juga secara informal. Maknanya kita bertuah kerana Kementerian Tenaga kita sentiasa prihatin dengan kita punya pembangunan industri dan kita cukup prihatin dengan energy mix yang kita ada ni. Walaupun kita ada 18,000 megawatt hour punya demand, tetapi kita sentiasa mencari peluang baru untuk menambah energy mix kita supaya kita memenuhi keperluan untuk kita ekspor tenaga kita ke luar negara. Okey, itu soalan ekspor, tapi juga kita juga mahu mengimport. Import ini dari segi apa yang kita boleh belajarlah dari negara luar dan sebagainya. Dr. Daniel, bantulah kami untuk faham. Kerana kalau kita, apa yang saya sebutkan pada awal pembukaan tadi, kalau kita lihat di negara China sebagai contoh, mereka menerapkan begitu banyak teknologi canggih dan sebagainya yang akhirnya menjadikan peluang pekerjaan begitu besar. 9.9 juta graduan dilahirkan dari universiti dan juga kolej mereka mampu diserap oleh industri dalam tempoh sukar pada ketika ini disebabkan oleh adaptasi teknologi seperti 5G, kecerdasan buatan dan sebagainya. Bagaimana perkara ini boleh dipelajari oleh industri di Malaysia kerana kebanyakan industri kita ni masih lagi menggaji mungkin pekerja-pekerja separa berkemahiran dan sebagainya, Dr. Daniel. Baik, saya bersetuju dengan apa yang saya bersetuju dengan apa yang Datuk cakap tadi berkaitan dengan R&D. Maknanya peluang baru daripada segi R&D ini merupakan sumber ekonomi baru yang boleh kita terokai lagi ya. Sebabnya ini adalah kunci kepada inovasi dan juga penciptaan produk baru ya. Dan saya bila kita lihat pada R&D nya dia ada dua juga, ada dua saluran. Pertama dari segi dipanggil perbelanjaan kepada R&D ya. Perbelanjaan kepada R&D itu yang pertama. Yang kedua kita lihat kepada commercialization. Bagaimanakah R&D dibuat ini boleh dikomersialiskan dan menghasilkan sumber pendapatan. Ya, kalau yang pertama tadi saya kata perbelanjaan. Kalau ikut Korea, kalau ikut negara Korea Selatan contohnya, mereka memperuntukkan sekitar 2.5% hingga 3.5% daripada KDNK kepada R&D sahaja. Ini menunjukkan suatu perbelanjaan yang besar yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa sektor R&D ini boleh terus dikembangkan. Malah mengikut kajian separa penggal yang telah di rancangan Malaysia ke-11 contohnya, kerajaan telah menulis bahawa antara masalah cabaran yang dihadapi oleh industri untuk pergi kepada R&D adalah kurangnya keyakinan daripada pihak penyedia kewangan untuk untuk support atau untuk menyokong aktiviti R&D ini, sebab mereka tak tahu, uncertain, tak tahu sama ada R&D berjaya tak berjaya. Jadi ini masalah juga kalau di pihak penyedia kewangan pun tidak yakin kepada potensi R&D, jadi ia agak sukar kepada pihak industri untuk terus meneruskan aktiviti R&D mereka, terutamanya kepada sektor PKS ya. Kepada yang kedua ada isu commercialization. Commercialization ini kembali pada sistem pendidikan yang mana ada institut penyelidikan masing-masing. Banyak research yang dibuat, banyak kajian-kajian telah dilakukan. Tapi bagaimanakah kajian-kajian tersebut boleh diterjemahkan kepada sumber pendapatan baru? Saya bagi contoh. Baru ini saya lihat di YouTube ada satu iklan yang menggunakan bagaimana mereka mentransformasikan hampas kopi kepada kasut yang lebih durable, ya, yang canggih dan yang mampu digunakan oleh atlet. Jadi ini menunjukkan bahawa transformasi inovasi dan R&D tersebut kepada produk boleh guna, produk akhir pengguna. Itu penting ya untuk kita terus terokai dan akhirnya boleh meningkatkan pendapatan daripada sumber berasaskan R&D tadi. Ya, kita perlu pastikanlah bahawa R&D kita tidak hanya tinggal di rak buku. Dr. Daniel pernah sebutkan sebelum ini kan, pastikan bahawa dikomersialkan dan sebagainya. Mungkin secara ringkas, minit setengah lagi Datuk, kalau kita boleh cakapkan. Datuk. Najib, saya nak sambung sikit yang tadi. Bila kita sebut tentang solar, 6,000 megawatt solar yang kita ada ni, dia menyediakan 180,000 peluang pekerjaan.
dan melibatkan 2.4 bilion pelaburan. Bila kita kata 2.4 bilion pelaburan, ya, ini bukan duit kerajaan, ini private funding initiative, di mana kerajaan hanya perlu bagi lesen dan kuota untuk kita buat solar farm. Saya umpamanya saya ada 2 solar farm. Saya ada 1 solar farm di Melaka, 1 solar farm di Bidor. Pinjaman dan pelaburan saya pun dah 500 juta. Jadi kerajaan tak payah keluar wang untuk itu, dia cuma bagi kita satu lesen untuk kita buat penjanaan. Dan dalam kita punya sistem ni, masa kita buat construction kita tu, kita ada 4 kata peluang pekerjaan kita ambil. Jadi ini satu peluang yang kita tengok bahawa bila kita sebut 400 bilion, ini bukannya duit kerajaan yang kena ambil pinjaman dan sebagainya. Ini adalah kerajaan cuma perlu bagi lesen untuk kita buatkan kita punya solar farm power plant ini, dan kita boleh sambung grid. Dan selain daripada tenaga elektrik yang kita dapatkan pendapatan, kita juga boleh jual kita punya RE certificate, REC certificate ni boleh dijual, boleh trade, you can trade this REC globally, ya. Orang semua nak beli yang daripada Malaysia. Dan kita tengok di situ, kalau satu lagi bidang yang kita tengok, walaupun kita kata perlukan 400 bilion untuk RMK 12, tapi sebenarnya FDI itu, kalau MIDA sudah bekerja dengan begitu kuat, macam baru-baru ni, MIDA umumkan ada pelabur daripada luar negara nak buat kilang solar panel, solar cell di Kulim High Tech, Ryzen, dengan pelaburan 42 bilion, dengan 3,000 peluang pekerjaan. Ini kita kena persiapkan tenaga kerja kita. Dan kita ada ATNS juga nak laburkan 2 bilion euro. Rubber glove is a new industry. Jadi ini semua akan beri satu masa depan baru yang lebih cerah, lebih baik pada masyarakat Malaysia dan juga kepada keluarga Malaysia yang mencari peluang pekerjaan. Kita kata satu, inisiatif daripada majikan. Maknanya beri masa, beri peluang. Kalau pekerja tu kita beri peluang pada majikan, beri masa, beri peluang supaya majikan ni dapat bangkit bersama dengan industri. Dari segi kerajaan kalau kita kata Perkeso dah bantu dah, dia bagi penjana, dia bagi my apprentice dan sebagainya. Dan dari segi pekerja pula kita kata siapkan diri dengan kemahiran penting. Kalau sanggup terima kerja, walaupun kerja sementara ke, kerja kontrak ke, atau kerja bebas ke, kerja gig ke, kita ambil. Kita sebab apa? Masa dugaan ini adalah sementara. Selepas ini, bila kita ekonomi itu terbuka dengan sendirinya, demand akan naik. Dan kalau saya tengok permintaan tenaga elektrik dari segi demand yang saya cakap tadi itu, demand tu menunjukkan indikator permintaan semakin meningkat. Industri semakin baik. Walaupun kita kata ramai industri yang lari pergi ke negara-negara lain, tapi yang datang ke Malaysia ini adalah high technology and high investment yang memerlukan high income nation. Jadi bila kita sebut tentang high income nation ni, kita perlu bentuk kepada, bukan semua orang nak jadi usahawan, ya. Bila high income nation ni, we are talking about talent development, bakat dia tu. Walaupun bukan semua orang boleh jadi usahawan, tapi bakat dia, kalau bakat dia dari segi salesmanship, yalah, kalau pandai bercakap ni bukan mesti jadi orang politik. Salesman pun boleh, dia boleh promosi, dia boleh pergi lawan trade negotiation pun kita boleh guna. Itu satu bidang. Kalau dia memang talent dia dari segi creativity, kita bagi dia design. Macam hari ini saya cukup bangga bila saya dapat bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk membangunkan solar cell yang baru. Sekarang solar cell kita pakai silikon. Hari-hari kita bergaduh dengan semiconductor industry. Dia nak silikon, kita pun nak silikon. Akhirnya harga jadi naik. Saya dengan seri dengan satu lagi agensi kerajaan, kita sedang membangunkan satu lagi metal yang baru dipanggil perovskite. Perovskite ni satu dunia sedang buat kajian bagaimana nak menstabilkan metal ni sebagai bahan untuk buat solar panel yang baru. Sekiranya berjaya, insya-Allah permintaannya berlipat-lipat kali ganda, Najib. Jadi itulah peluang yang saya tengok kita boleh rebut bersama-sama. Kita kena kerja bersama-sama, majikan bagi peluang, pekerja pun bagi peluang, kerajaan pun bagi peluang. InsyaAllah kita dapat bangkit dengan lebih laju lagi sebagai high income nation di masa depan. Okey, ini Dato' Guntur kalau meluahkan segala rasa pandangan tentang industri ini memang tak cukup masa lah. Ada banyak perkara boleh kita sentuh, tapi itu saja masa kita ada pada malam ini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada dua-dua tetamu saya pada malam ini, iaitu Profesor Adjang UPSI Dato' Insinyur Muhammad Guntur Mansur Tobing, pengarah urusan Gading Kencana, dan juga Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman, pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Kita berbincangkan bagaimanakah konteks antarabangsa dan juga konteks tempatan ini dalam isu pekerjaan,
pemulihan ekonomi dan juga kita melihat negara-negara luar bagaimanakah mereka memulihkan ekonomi mereka dan pada akhirnya apakah yang boleh kita pelajari, teladani dan sebagainya dan kita praktikkan terutamanya dalam aspek adaptasi teknologi dan sebagainya. Sekian saja agenda Awani Asia pada malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.